Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, pagi tadi berkenan berangkat ke Majlis Ramah Mesra Aidilfitri Authority Monetary Brunei Darussalam AMBD. Majlis tersebut berlangsung di Dewan Bankuan Jabatan Perdana Menteri. Keberangkatan Dulian Teramat Mulia selaku pengerusi Lembaga Pengarah AMBD dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kai Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah AMBD dan ahli-ahli Lembaga Pengarah AMBD. Rahmatnya juga kita dipertemukan dengan bulan Syawal, iaitu bulan Majlis Ramah Mesra Aidilfitri bukan sahaja platform bagi lembaga pengarah serta pihak pengurusan AMBD meraihkan Syawal bersama pegawai dan kaki tangan AMBD, tetapi juga sebagai tanda penghargaan atas dedikasi dan komitmen warga AMBD sejak penubuhannya pada 1 Januari 2011. Musabaqah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan tahun 1442-2021 diteruskan semalam di Dewan Plenari Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Berangkat ke majlis tersebut, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Maling, Ibni Kebawah Dulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah. 6 lagi peserta memperdengarkan bacaan masing-masing pada malam kedua majlis musabaqah tersebut. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi musabaqah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan bagi 1442 Hijrah dan ahli-ahli jawatan kuasa tertinggi musabaqah. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Dimuliakan Pihin Orang Kaya Paduka Setia Raja Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Suhaili bin Haji Mohidin. Peserta memperdengarkan bacaan ialah Awang Muhammad Zulhafiz bin Haji Awang Tengah, Dayang Hajah Nur Faizah binti Haji Imran, Awang Haji Nasrul Fakri bin Haji Yahya, Dayang Hajah Nur Hafizah binti Haji Hassan, Awang Haji Hazwan bin Haji Salim dan Dayangku Fauziah Nadirah binti Pangeran Haji Jofri. Musabaqah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan mencapai kemuncaknya malam ini dengan pengumuman keputusan dan penyampaian hadiah kepada para pemenang. Dua kes import baharu jangkitan COVID-19 dilaporkan hari ini. Bahan beritanya menyusul selepas ini, teruskan bersama berita perdana. Perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. 2 kes import baharu dilaporkan hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kes 248. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya menjelaskan
Kes 247 ialah seorang lelaki berumur 33 tahun dari Indonesia, manakala kes 248 ialah seorang lelaki berumur 38 tahun dari Kuala Lumpur. Kedua-dua kes tiba di negara ini pada 28 Mei 2021 dan tidak mempunyai sebarang tanda-tanda jangkitan. Tidak ada kontak terdekat bagi kedua-dua kes memandangkan telah dikuarantin sebaik sahaja tiba ke negara ini dan keseluruhan pengendalian perjalanan semasa ketibaan dan pengasingan diri mereka mengikut prosedur operasi standard SOP. Manakala kesemua 6 kes yang sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan adalah dalam keadaan yang baik. Sementara itu, 3 kes sembuh dicatatkan menjadikan jumlah keseluruhan kes yang sembuh 239. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 107 kes. 768 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 19,719 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. 520 ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 133,432 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian kesihatan 148. Bersempena persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei MICE 2021, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Perhutanan dan Sekretariat Perubahan Iklim Brunei selaku penganjur bersama pagi tadi melancarkan persidangan negara Brunei Darussalam mengenai hutan dan kepelbagaian bio mendedahkan potensi ekonominya. Persidangan diadakan di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dalam ucap tamanya antara lain membincangkan mengenai hubungan antara kepelbagaian bio hutan dan ekonomi, terutama ekonomi hijau. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, dengan isu-isu persekitaran global semasa yang dicetuskan oleh perubahan iklim serta usaha memerangi pandemik COVID-19, strategi-strategi dan pendekatan ekonomi perlu dilaksanakan dengan bijak. In relation to these nature-based solutions, NBS have been gaining recent attention as an effective solutions to address important global challenges such as climate change, human health, food and water security, natural disasters, and biodiversity loss. NBS, as defined by the International Union for Conservation of Nature, IUCN, are actions to address societal challenges through the protection, sustainable management, and restoration of ecosystems that benefit both biodiversity and human well-being. I would urge the forestry and any other relevant sectors to consider nature-based solutions as part of the approach and strategic planning, be it for environmental and or for socio-economic purposes. NBS should be at the core of our effort to remain resilient in facing future challenges, especially in the areas of food security, health, and economic growth in general. Dr. Wong Kun Meng dari Taman Botanik Singapura dalam ucap tamanya bertajuk Economic Endemic Environment Brunei Context pula membincangkan di negara Brunei Darussalam kurang dari 1% dari kawasan Borneo berada di kedudukan yang istimewa. Pembalakan hutan di Asia Tenggara menurutnya semakin berkembang ke arah hampir penyusutan. Namun Brunei katanya mampu mengekalkan persekitaran semula jadi yang tidak terhakis. Pameran bertemakan Ruang Hijau turut dilancarkan oleh Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan. Ikut serta dalam pameran Sekretariat Perubahan Iklim Brunei Darussalam, Jabatan Perhutanan,
dan syarikat-syarikat kayu hiliran tempatan. Sementara itu, dalam pembentangan bertajuk Managing Forest Biodiversity for its Economic Value, Brunei Darussalam's Perspektif, Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan menekankan bahawa hutan tropika meliputi 72% kawasan tanah negara Brunei Darussalam dengan hutan yang dilindungi meliputi 41% dari kawasan tersebut. Dayang Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab berkata, Brunei Darussalam mengamalkan pengurusan hutan yang mampan bagi mematuhi Konvensyen Kepelbagaian Bio dan Pembangunan Mampan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu 2030 sejajar dengan Wawasan Brunei 2035. Katanya nilai penggunaan secara tidak langsung hutan tropika Brunei terutama sebagai penyerap karbon serta penggunaan ekologikal lain juga sama pentingnya dalam menjadikan negara ini sebagai pemimpin dalam komuniti hijau global. Persidangan turut mempamerkan pelbagai kertas kerja penyelidikan dari dalam dan luar negara melalui persidangan maya. Persidangan selama 2 hari ini bertujuan untuk mewujudkan peluang penyelidikan dan pembangunan dalam bidang perhutanan, kepelbagaian bio dan pemuliharaan serta sebagai platform untuk berkongsi maklumat. Ia menambah ilmu kami lagi dalam bahagian perhutanan, macam kenapa hutan kita masih kena preserve, pasal carbon dioxide emission yang ada di Brunei inilah. Kebaikan untuk mempertahankan hutan ini ada banyak. Sebabnya masa ini masih banyak rahsia yang belum kita ni dalami lagi. Antaranya macam ubat-ubatan dalam hutan, macam seperti herba yang mana kita ni boleh untuk menjaga kesihatan kita ni lah. Pada sesi persidangan mengenai hutan dan kepelbagaian bio mendedahkan potensi ekonominya, di sebelah petang, Dr. Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap Perancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar, Kementerian Pembangunan pula menjelaskan, hutan kekal sebagai penyelesaian berasaskan alam semula jadi yang paling berkesan untuk pengurangan iklim kerana ia adalah untuk penyesuaian iklim. Pemulihan hutan jelasnya bukan sahaja mengembalikan semula fungsi ekologi tetapi juga mempercepatkan pemulihan kepelbagaian bio. Dengan tajuk Pembentangan Dasar Perubahan Iklim Kebangsaan Negara Brunei Darussalam, jelasnya membolehkan dasar yang tegas terhadap pengurusan hutan lestari serta pembangunan guna tanah yang mapan adalah sangat penting dalam memelihara sistem ekologi hijau negara. Sementara itu, Dayang Nuralinda binti Haji Ibrahim, Pengarah Perhutanan dalam pembentangan bertajuk Sektor Perhutanan Brunei dalam menyokong ekonomi hijau, antara lain berkata, inisiatif dan program-program sektor tersebut menyokong peta jalan ekonomi hijau negara. Bagi sektor tersebut, ekonomi hijau telah ditingkatkan sebagai satu strategi untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan permasing sama mengurangkan pencemaran alam sekitar. Sekolah Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah menerima sumbangan 202 buah buku dari Kedutaan Republik Rakyat China di negara ini. Majlis berlangsung petang tadi di Dewan Serbaguna Taman Asuhan Kanak-Kanak Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, Taska. Sumbangan buku tersebut diserahkan oleh Puan Yang Terutama Yu Hong, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam kepada Muhammad Fliti, Ketua Pegawai Eksekutif Sekolah Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Buku tersebut mengandungi pelbagai aspek pembangunan Republik Rakyat China termasuk ekonomi, sains dan teknologi, pelancongan dan budaya. Program keagamaan senegara Persekolahan Agama dan Aram bagi bulan Jun diadakan hari ini dengan tema Hindari Perbuatan Menipu.
Di daerah Brunei dan Muara, program diadakan di Sekolah Agama Madewa. Tazkirah antaranya menekankan menipu salah satu sifat mazmumah yang mana tidak menjalankan tanggungjawab dan amanah yang diberikan Allah kepadanya. Di daerah Blain, program diadakan di Sekolah Agama Penaga Seria. 350 murid dari darjah pra sehingga darjah 6 terlibat dalam program tersebut. Di daerah Tutong diadakan di Sekolah Agama Sinaun. Program disertai 141 pelajar dari darjah pra hingga darjah 6. Dan daerah Temburong, program serupa diadakan di Sekolah Agama di Galang juga melibatkan murid darjah pra hingga darjah 6. Empat orang lelaki warga negara asing ditahan di Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan JIPK bagi tindakan selanjutnya kerana didapati gagal menunjukkan dokumen pengenalan diri yang sah di bawah bab 55/4 Akta Imigresen Penggal 17. Kesalahan individu terbabit didapati semasa operasi langis yang dijalankan oleh bahagian penguatkuasa JIPK yang tertumpu di kawasan Kampung Tasik Meradun. Dua individu yang ditahan dipercayai menyalahi bab 15/1 Akta Imigresen Penggal 17 kerana tinggal lebih masa di negara ini setelah PAS Imigresen mansuh. Sebarang maklumat berkaitan pesalah imigresen, hubungi hotline Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan Bandar Seri Begawan 873488 dan 875388 dan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Daerah Belait 89841111. 480 tin minuman keras berjaya dirampas anggota pasukan polis Bangar, pasukan polis di Raja Brunei semasa serbuan di kawasan Kampung Ujung Jalan Puni, daerah Temburong, berikutan maklumat orang ramai. Barang tegahan ditemui diletakkan di salah satu sudut kawasan dalam rumah yang kosong dan tidak lagi berpenghuni. Kesemua barang tegahan tersebut dibawa ke Balai Polis Bangar dan kes diserahkan ke Jabatan Kastam dan Eksais Diraja bagi siasatan selanjutnya. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pengajian Tinggi memaklumkan pengumuman bagi keputusan HEKAS 2021 bagi pengambilan pusingan pertama untuk institusi pengajian tinggi awam IPTA iaitu Universiti Brunei Darussalam, Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Universiti Teknologi Brunei dan Politeknik Brunei bagi tahun akademik 2021-2022 akan dikeluarkan Sabtu ini 12 Jun 2021 pukul 8.30 pagi. Para pemohon boleh mengakses ke dalam akaun HEKAS masing-masing untuk mengetahui status permohonan di laman sesawang HEKAS. Bagi pemohon yang tidak berjaya tetapi memenuhi syarat kemasukan dan berhasrat untuk membuat rayuan, pemohon hendaklah mengambil perhatian perkara-perkara berikut. Pemohon diberikan 3 hari waktu bekerja untuk menghadapkan rayuan. Hari terakhir untuk menghadapkan surat rayuan dan dokumen berkenaan adalah pada hari Rabu 16 Jun 2021 sebelum jam 4.30 petang. Pemohon yang berhasrat untuk membuat rayuan disarankan untuk memohon ke program yang berlainan daripada yang pernah dipohonkan pada bulan Februari 2021 yang lalu. Surat rayuan dan dokumen yang berkenaan bolehlah dihadapkan ke alamat berikut. Manakala bagi email rayuan dan dokumen soft copy yang berkenaan hendaklah ditujukan di bawah tajuk Appeal HEKAS 2021 First Round ke alamat seperti yang tertera.
Sementara borang rayuan secara dalam talian bagi Politeknik Brunei pula perlu dilengkapkan melalui pautan terutera. Menjelang kempen musim baharu bola sepak Liga Super Brunei 2021 yang akan bermula pada 20 Jun ini, pasukan DPMMFC telah menandatangani kontrak pemain-pemain dan penajarnya. Majlis berlangsung petang tadi di sebuah hotel di Gadong. Hadir bagi menyaksikan majlis penandatanganan tersebut Yang Amat Mulia Pangeran Setia Laila Diraja Saibul Irshan, Pangeran Anak Haji Abdul Rahim bin Pangeran Indra Mahkota, Pangeran Anak Dr. Kamaluddin Al-Haj, Timbalan Pengerusi Kelab Bola Sepak DPMM. Juga hadir Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Dato' Perke Seri Awang Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kai Saiful Mulong, Dato' Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis juga diselajurkan pelancaran jersey baru DPMMFC bagi musim ini. Perkembangan Liga Futsal Brunei 2021. Almares FC meraih 3 mata penuh setelah menang bergaya 6-1 ke atas GGFT. Perlawanan berlangsung di Dewan Serbaguna Bolkiah Garrison semalam. Almares berjersey merah membuka jaringan pada minit ke-15 menerusi gol Syazwan Haji Hassan. Selang 2 minit kemudian, giliran awangku Amirul Haziq menggandakan jaringan buat Almares. Bersambung babak kedua, Almares menambah 4 gol lagi menerusi jaringan Haji Muhammad Zainul, Muhammad Azikuddin dan 2 jaringan menerusi Radi Radwan. Manakala gol tunggal GGFT dijaringkan pada minit ke-30 menerusi Abdul Yazid Al-Bushtami.